Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asilah Abdul Selamat. Nombor notik saya A184-008 dari kelas Falsafah Pendidikan Islam. Okey, pada insyaAllah pada hari ini saya ingin bertangkan tentang ciri-ciri guru impian. Sebelum saya mulakan perbincangan ini, izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Prof. Emeritus Datuk Dr. Rizal Adi Abdullah kerana telah banyak kongsi ilmu tentang ilmu pendidikan. Terima kasih, Dr. Baiklah, pada permulaan ini saya ingin berkongsi terlebih dahulu tentang definisi guru. Okey, guru ini dari sudut bahasa ialah pengajar, seorang pendidik, ada juga yang merupakan seorang pengasuh. Ataupun dalam kata lain, guru itu merupakan seorang pembimbing dalam proses pembelajaran. Okey, seterusnya dari sudut istilah pula, menurut Muhammad Usman Al-Muhammadi, guru itu adalah ahli ilmu yang menyampaikan dan mengembang serta menjayakan ilmu dalam masyarakat. Ia merangkumi ilmu pengetahuan mengenai Islam ataupun pengetahuan umum pun ada dengan ciri serta tugas yang perlu mendapat pembelaan sewajarnya dalam masyarakat. Guru ini boleh menjalankan tugas dengan berkesan untuk mewujudkan umat yang beriman, berilmu dan beramal. Kita kembali kepada topik asal kita, iaitu ciri-ciri guru impian. Pada pandangan saya, terdapat 6 ciri yang saya rasa seharusnya ada pada seorang guru. Antaranya ialah memenuhi ciri guru yang rabbani, kedua ialah memenuhi ciri-ciri murabbi, seterusnya menggunakan kaedah pengajaran yang menarik. Selain itu, yang keempat, seorang guru itu seharusnya mempunyai sifat yang penyabar dan akhlak yang baik. Di samping itu, seorang guru juga seharusnya mempunyai personaliti yang menarik dan ahli sekali. Seorang guru itu perlulah mempunyai kefahaman yang mendalam tentang apa yang diajarnya. Baiklah, ciri yang pertama sekali ialah mempunyai ciri-ciri guru yang rabbani. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan guru rabbani? Yang guru yang mempunyai sifat rabbani di sini. Okay, rabbani itu berasal daripada kalimah Rabbi, iaitu Tuhan. Jadinya yang dimaksudkan di sini adalah seorang guru yang mengutamakan sifat Tuhan, ketuhanan dalam segala hal. Pertama sekali, guru yang mempunyai sifat rabbani ini ialah mempunyai sifat yang mengutamakan Al-Quran dan Hadis sebagai asas panduan dan rujukan utama. Seterusnya, guru rabbani ini sentiasa mengabdikan diri sebagai hamba Allah dan menjadi khalifah yang bertanggungjawab ke atas muka bumi ini. Dan akhir sekali, guru yang bersifat rabbani ini sentiasa ingin menyempurnakan akhlak menjadi hamba Allah yang beriman, beriman dan beramal soleh. Seterusnya adalah ciri yang kedua, iaitu memenuhi ciri-ciri murabbi. Terdapat 5 ciri-ciri murabbi, iaitu mu'alim, mursyid, mu'addib, muzaki dan mujli. Mu'alim itu merupakan orang yang mempunyai ilmu lalu mengajarkan ilmu yang dimilikinya. Dalam kata lain, ilmu-ilmu yang dimiliki itu perlulah diajar dan dikongsikan dengan baik supaya ilmu tersebut dapat berkembang dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Seterusnya, mursyid. Mursyid pula ialah seorang penelia atau pembimbing untuk membimbing orang lain melakukan kebaikan atau menjadi orang yang lebih baik. Okey, ciri yang ketiga ialah mu'addib. Mu'addib itu merupakan orang yang mendidik tentang adab dan akhlak yang baik. Adab-adab baik yang dimaksudkan adalah seperti sikap menghormati, sopan santun, rajin dan lain-lain. Adab ini seharusnya dididik sejak kecil agar kita dapat didikkan orang yang berakhlak mulia pada masa akan datang. Okey, ciri seterusnya ialah muzaki. Muzaki yang dimaksudkan ialah penguasai qalbu ataupun membersihkan hati. Antara sifat muzaki ialah menyampaikan tazkirah ataupun peringatan dengan tujuan untuk mensucikan diri seseorang. Ini penting kerana daripada qalbi ataupun hati yang bersih dapat melahirkan seseorang yang soleh dalam kehidupan. Okey, seterusnya ciri murabbi yang terakhir ialah mujli. Okey, apa itu mujli? Mujli adalah individu yang membaca kitab dengan tujuan untuk mencari dan memberi jalan penyelesaian terhadap sesuatu permasalahan. Ini kerana kitab-kitab ilmu tu tidak boleh baca sendiri saja. Kitab-kitab ilmu tu perlu dirujuk dan digunakan dalam menyampaikan ilmu supaya ilmu yang disampaikan akan menjadi lebih tepat dan betul. Sebab itu, pada pendapat saya, seorang guru itu perlu mempunyai ilmu ciri murabbi itu, iaitu mu'alim, mursyid, mu'addib, muzaki dan mujli. Ciri guru idaman yang seterusnya ialah mempunyai pelbagai kaedah pengajaran yang menarik. Terdapat pelbagai kaedah pengajaran yang menarik, namun pada pendapat saya terdapat 5 kaedah yang harus ditekankan pada zaman ini. Pertama sekali ialah bercerita. Seterusnya demonstrasi. Selain itu, lukisan atau visual itu juga memerlukan kepahaman. Yang keempat ialah roleplay dan yang terakhir sekali ialah teknologi. Pertama sekali ialah kaedah bercerita. Teknik penyampaian bercerita ni dia lebih menarik dan efektif kepada semua lapisan masyarakat daripada lapisan kanak-kanak sehinggalah dewasa sehingga ke emas semuanya, kerana teknik bercerita ni merupakan tarikan yang mudah untuk difahami. Dalam Al-Quran juga terdapat banyak cerita yang memberikan nilai dan ibrah. Ini membuatkan manusia tu lebih faham dan juga boleh dikaitkan dengan situasi kehidupan kita. Okey, seterusnya ialah kaedah kedua, kaedah demonstrasi. Kaedah ni, teknik ni merupakan kaedah yang melibatkan amali dan praktikal. Di mana guru menunjukkan contoh kepada para pelajar. Sebagai contoh, seorang guru mengaplikasikan teknik
adik-adik demonstrasi ini di dalam amal dengan melakukan eksperimen dan menunjukkan langkah-langkah terlebih dahulu sebelum para pelajar melakukan eksperimen tersebut. Untuk pengetahuan semua, Rasulullah SAW juga menggunakan kaedah ini untuk mengajar ibadat-ibadat khusus seperti solat, wudhu dan sebagainya. Okey, seterusnya kaedah ketiga adalah kaedah lukisan ataupun visual. Kaedah ini melibatkan seni dan grafik yang mana ia mempunyai kaitan dengan ilmu yang disampaikan. Bukan lukisan kosong saja. Mengapa perlu wujud kaedah ini? Kerana terdapat sistem orang ini lebih mudah untuk memahami satu perkara, satu benda tu jika terdapat grafik ataupun gambar yang boleh dilihat. Kerana dia lebih mudah untuk kita imajinasikan. Okey. Guru yang mempunyai sifat kreatif dan inovatif ini akan mewujudkan pembelajaran itu lebih menyeronokkan dan secara tidak langsung akan mempengaruhi para pelajar untuk terus belajar. Okey, kaedah yang keempat ialah kaedah role play. Kaedah ini digunakan oleh para pendidik supaya para pelajar ini dapat menguasai situasi yang sebenar dan memahami perkara yang ingin disampaikan. Dengan kaedah role play ini, anak murid juga dapat menggunakan daya imajinasi dengan lebih kreatif kerana mereka para pelajar ini boleh menjiwai sesuatu watak yang dilakukan. Okey. Dan kaedah seterusnya adalah kaedah yang paling terakhir ialah kaedah teknologi. Sebagai kaedah teknologi, kerana kaedah ini merupakan kaedah moden ataupun kaedah yang memerlukan alat teknologi dan media yang canggih. Kaedah ini yang paling akrab dengan generasi terkini. Okey, antara contoh aplikasi yang guru boleh gunakan ialah Kahoot, Canva, Quizzes dan pelbagai lagi. Ciri guru idaman yang seterusnya ialah seorang guru yang penyabar dan mempunyai akhlak yang baik. Guru yang penyabar ni dan penyayang dia akan berjaya dalam kerjanya dia. Apabila nilai itu tersebut kukuh, guru itu pasti akan menyedari bahawa sabar itu akan memberkati usaha kikinya. Hal ini demikian kerana terdapat segelintir guru yang tidak dapat mengawal emosinya lalu gagal menjadi seorang guru. Selain itu, penunjukan akhlak yang baik juga akan menjadikan contoh kepada para pelajar. Okey, seterusnya ialah personaliti yang menarik. Okey, personaliti yang menarik itu jadikan antara ciri guru idaman. Ini kerana personaliti guru tu sering menjadi perhatian kepada para pelajar. Bukan sekadar para pelajar saja, segelintir ibu juga turut suka memerhatikan personaliti seorang guru itu. Oleh itu, seorang guru itu perlulah menekankan tentang personaliti seorang guru itulah. Okey, pertama sekali pada pendapat saya rasa seorang guru itu perlu cemerlang dalam berkomunikasi. Seorang guru itu tidak boleh menyatakan perkara yang tidak elok, yang tidak sedap untuk didengar. Okey, selain itu juga seorang guru itu perlu mempunyai sikap bertebal rasa, adil, mesra dan prihatin. Kita perlulah memerhati sekeliling supaya kita lebih dekat dengan para pelajar tersebut. Okey, selain itu seorang guru itu juga seharusnya sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan kualiti pengajarannya dan sentiasa memberikan kejayaan dan kebajikan para pelajarnya. Jika seorang guru menjaga person itu dengan baik, maka guru itu akan dianggap mempunyai profesionaliti yang tinggi. Jadi guru idaman yang terakhir sekali mengikut pendapat saya ialah seorang guru itu perlu mempunyai kefahaman yang mendalam terhadap bidang apa yang diajar. Ini kerana guru itu merupakan sumber juga utama oleh anak muridnya. Jadinya jika para pelajar ingin mengajukan soalan, seorang guru itu seharusnya menjawab soalan tersebut dengan rasional supaya para pelajar yakin terhadap ilmu yang dipelajarinya. Dan secara tidak langsung ingin menunjukkan guru tersebut itu boleh menyelesaikan masalah dengan cemerlang dan berpengetahuan. Okey, itulah cerita yang terakhir saya. Baiklah, sebelum saya mengakhiri kata-kata saya, dapat saya simpulkan di sini bahawa seorang guru itu merupakan seorang pendidik yang seharusnya memiliki emosi yang stabil, bersikap realistik, jujur dan mempunyai hati yang terbuka serta peka terhadap perkembangan terutama dalam inovasi pendidikan. Jadinya sebagai seorang guru itu mestilah menguasai pelbagai jenis kaedah mengajar dan mempunyai bahan kelengkapan pembelajaran yang berbagai. Jadi sekadar itu saja pemaparan saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.